Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat kehidupan, nikmat belajar, nikmat belajar, satu nikmat yang cukup besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selepas 2 minggu terputus siaran, insya-Allah pada minggu ini kita akan teruskan insya-Allah. Kita akan teruskan perjuangan kita. Kalau tengok pada muka surat tu, kita dah sampai 1/4 barangkali perjalanan kita. Lebih kan, lebih dah 1/3 insya-Allah. Kan? Cuma tajuk-tajuk yang mendatang ini boleh jadi cabarannya lebih hebatlah insya-Allah kan. Jadi sebagai ulang kaji yang pantas, sebelum kita berhenti rehat 2 minggu, kita ambil i'rab fi'il kan. I'rab fi'il sama ada fi'il madhi atau mudhari' atau amar. Sepatutnya antum sudah boleh i'rab fi'il kan, ataupun sebahagian besar daripada fi'il-fi'il yang ada. Sebab ada juga fi'il yang payah kan. Fi'il yang macam contohnya lafif kan. Jadi untuk i'rabkan dia memerlukan lebih usaha lagi. Tetapi sepatutnya pada dasarnya jumpa fi'il madhi. Zahaba, raja'a, raja'u, akalat kan. Sami'a. Jumpa je terus i'rab. Al-fi'lu al-madhi mabni ala apa tu? Jadi kadang-kadang dia mabni ala al-fath, mabni ala as-sukun kan. Jadi yang itu mabni ala ad-dhamm kan. Jadi yang pentingnya fi'il madhi ini mabni. Sama seperti fi'il madhi, fi'il amar. Sepatutnya dah boleh kan. Izhab, boleh kita i'rab. Al-fi'lul amri mabni ala as-sukun. Izhabu, fi'lul amri mabni ala hazfi an-nun. Hazfi an-nun. Jadi insya-Allah kalau kita rajin ulang lagi dan lagi, mudah kepada kita. Jadi fi'il madhi dan fi'il amar ni sepatutnya sangat mudahlah untuk kita i'rab kan. Sepatutnya insya-Allah sangat mudah dan rajin-rajinlah kita i'rab kan. Rajin-rajinlah kita mengi'rab. Okey, baik. Fi'il mudhari' sedikit dinaik tahap sekian. Fi'il mudhari' ini secara mudahnya fi'il mudhari' asalnya mu'rab kan. Asalnya mu'rab kecuali kalau berjumpa dengan nun niswah. Yazhabna, tazhabna. Dan juga nun taukid la azhabanna. Jadi yang itu dia mabni. Kalau dijumpa dengan nun niswah, mabni ala as-sukun. Kalau dia jumpa dengan nun taukid, mabni ala al-fath. Kan? Jadi yang selebihnya, yang asalnya mu'rab dan asalnya adalah marfu'. Jadi kalau jumpa fi'il mudhari', kita boleh kata letak dalam kepala dulu lah. Al-fi'lu al-mudhari' marfu'. Sebab itu hukum asal.
kecuali kalau dia berjumpa dengan nawasib. Nawasib ni maksudnya apa? Yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Penyebab kepada mansub. Kan? An, lan, izan, kai. Yang itu asal dia. Kemudian kita belajar lebih lagi kan. Lamul kai, hatta, jawab bil fa, waw, au, lamul juhud. Kan? Semua sekali ada 10. Kan? Baik. Kemudian satu lagi al-jawazim yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum, kan? Dan ada dua kumpulan, kan, yang menyebabkan satu fi'il mudhari' menjadi majzum asalnya lamma, lamul amri dan juga la an-nahiyah, kan? Dan geng-geng dia lah ya. Kemudian kita ada yang menyebabkan dua fi'il mudhari' menjadi majzum, fi'lu syarti dengan jawabu asyarti. Jadi ustaz tidaklah nak bercerita panjang kan, sebagai ingatan sahaja, sebab ilmu ni perlu banyak murajaah kan. Kita buat murajaah, lupa murajaah lagi, insya-Allah Allah Taala akan berikan ingatan. Dan nahwu ni yang menariknya, nahwu ni sebenarnya yang lebih daripada ingatan kepada kaedah ni sebenarnya adalah kita mempraktiskannya kan. Teori bagus, bukan tak bagus, kita tahu kan, bagus. Tapi yang lebih penting lagi adalah praktikal. Jadi rajin-rajinlah kita meng-i'rab kan. Buka Al-Quran, baca Al-Quran, kita baca untuk hafazan kita, hafalan kita, jaga hafalan kita. Apa salahnya kan kita gunakan sedikit masa untuk i'rab. Jadi kita mulakan dengan mudah. Cari fi'il madhi, cari fi'il amr, i'rabkan dia. Cari fi'il mudhari', i'rabkan dia kan. Okey. Jadi itu adalah tajuk yang kita belajar pada 3 minggu yang lepas. Kemudian kita bercuti rehat 2 minggu. Alhamdulillah. Minggu ini kita sambung dengan al-marfu'at. Sebenarnya al-marfu'at ini kita boleh kata solbul mawdu'. Apa tu solbul mawdu'? Tajuk yang dominan. Tajuk utama lah kot kan. Tajuk utama. Belajar nahu, marfu', mansub, majrur, marfu', mansub, majrur. Kita duk ulang kan. Jadi asalnya kat mana? Asalnya marfu' lah. Kan? Asalnya marfu'. Isim yang marfu'. Kan? Jadi pengarang kita dia mula dengan fi'il. Dia mula dengan fi'il. Sebab fi'il tu mudah. Kita nampak selalu. Fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni, fi'il mudhari' marfu'. Kan? Adapun isim ni banyak sangat. Dia banyak sangat cabang-cabang dia. Dan sebab itu dikemudiankan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita mukaddimah kepada al-marfu'at. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adadul marfu'ati wa amsilatuha. Jadi kalau kita belajar nahwu, itulah kelebihannya kan. Kita boleh baca adadu, bukan adada, bukan adadi. Habis kalau orang baca adada, ustaz salah. Kalau orang pada nahwu dia tak salah. Saya takdir. Nata'allamu adada al-marfu'at. Boleh kan? Jadi sebenarnya orang pada nahwu ni itu kelebihan dia. Kalau dia salah pun dia boleh takdir kan. Cuma bacaan yang betul dia adadu lah ya. Sebab dia jadi khabar kepada mubtada yang mahzuf. Adadul marfu'ati mudhafun ilaih wa amsilatuha. Jadi bilangan isim yang marfu' dan contoh-contohnya. Qala manil qail? Selalu saya tanya kan. Yang berkata ini adalah pengarang asal kitab Matan Ajurumiyah tu kan, Syekh Ibnu Ajurum. Qala bab marfu'atil asma'. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'il wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada' wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatuha wa akhawatiha. Kana betul. Wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa tabi' lil marfu'. Wa huwa arba'atu asya'. An-na'tu wal 'atafu wat tawkidu wal badal. Jadi Syekh kita berkata bab dah jadi bahasa Melayu bab, tajuk utama kan, marfu'atil asma', isim-isim yang marfu'. Al marfu'atu sab'ah. Isim-isim yang marfu' itu ada 7. 7. Baik, kalau ikut yang ustaz kaedah ustaz 6 campur 1. 6 campur 1.
6 yang asal, 1 itu pengikut. Begitu 6 campur 1 7 sama je kan. Ya, sebenarnya tidak ada masalah dalam pembahagian. Cuma ustaz ingatnya 6. Mana betul 6? 6 plus 1 lagi 7 kan. 6 campur 1 7. Apa dia? 6 yang asal ni. Al-fa'il. Fa'il kita akan pergi satu-satu ni. Satu tajuk kan. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Kita biasa dengar sebut naib fa'il kan. Jadi kalau sebut naib fa'il pun tak apalah. Sebab naib fa'il itu kebanyakannya boleh dikatakan kesemuanya. Boleh tak kesemuanya? Boleh aku kan, maf'ulun bih asal dia kan, tetapi fa'ilnya tak ada, dia ambil tempat maf'ulun bih. Okay, sebab tu yang lebih mudah kita panggil naib fa'il. Wal mubtada wal khabar, Allahu akbar, yang ini kita belajar daripada awal-awal lah, mubtada khabar kan. Wasmu kana, ni asalnya mubtada kan, asalnya mubtada, tapi di depan dia ada kana. Wa akhawatiha, ha tu balik pada kana. Wa khabaru inna, jadi lawan kepada kana inna kan. Wa akhawatiha, dan adik-beradik dia. Siapa adik-beradik siapa? Ha tu balik pada inna. Okey, yang 6 ni asal kan. Kira fa'il naik fa'il, mubtada khabar, isim kana khabar inna. Senang je ingat kan, sekali harum ya. Mubtada sebab ustaz dah biasa dengan mubtada khabar, fa'il naik fa'il. Juga kan. Isim kana khabar inna. Isim kana khabar inna. Perlukah hafal ustaz? Hafal lah. Sekejap je kan hafal kan. 6 kan. Mubtada khabar. Fa'il naik fa'il. Isim kana khabar inna. Kan. Kemudian kita ada tabi'. Tabi' ni tajuknya apa dia? Sangat menarik kan. Tabi' ni pengikut. Kan, dia tidak marfu', dia tidak mansub, dia tidak majrur kan, dia tidak majzum, dia ikut dia kan. Kalau yang sebelum dia marfu', dia marfu', yang sebelum dia mansub, dia mansub, yang sebelum dia majrur, dia majrur, yang sebelum dia majzum, dia juga majzum kan. Kita panggil tabi' ni pengikut kan, pengikut. Jadi tabi' lil marfu' kalau sebelum dia marfu', dia juga marfu' kan. Dan tabi' ni ada 4. Empat apa dia? Na'at. Biasa kita sebut sifat. Ataf, taukid, badal. Na'at, ataf, taukid, badal. Na'at, ataf, taukid, badal. Banyak dengan hafalat. InsyaAllah. Mudah saja sebenarnya kan. Sebenarnya nahwu ini tidak sesukar yang kita rasa bila kita dah dapat step dia kan. Okey, baik. Marfu'at ini hari ini kita tak belajar, tak ambil secara khusus lagi Kita tak belajar fa'il. Kita panggil fa'il, lepas tu kita belajar satu-satu. Tidak kan. Hari ini mukadimah saja. Sebab tu insya-Allah pendek saja. Kan? Mukadimah sahaja kan. Cuma mukadimah ini sangat penting. Antara satu asbab ustaz faham nahwu adalah dengan mukadimah al-marfu'at. Kan? Mukadimah. Apa dia mukadimah dia? Bagi kita dengar ya. Wa aqulu. Sekarang ni barulah Syekh Muhammad Muhyiddin. Wa aqulu, Syekh kita berkata, qad alimta mimma madha anna al-ismal mu'raba yaqa'u fi salasati mawaqi'. Kita belajar dah sebelum ni kan. Kita tidak akan ulang banyak kali. Sebab apa? Sebab kita belajar dah kan. Baik. Kemudian syarih kita kata qad alimta, awak telah tahu mimma madha kan, daripada pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Al-isma al-mu'raba yaqa'u fi salasati mawaqi'. Jadi isim yang mu'rab ini dia ada 3 hukum. Kita sebut mawqi' betul, hukum betul, sebab betul kan. Sebab boleh sebab. Sebab tu yang tu dia mawqi'. Apa dia? Ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu. Mawqi'ur raf'i wa mawqi'un nasbi wa mawqi'u al-khafdi. Marfu', mansub, majrur. Kan, marfu', mansub, majrur. Kita duk pusing sama. Marfu', mansub, majrur. Kan? Wa likulli wahidin min hadhihi al-mawaqi' awamilu taqtadihi. Jadi setiap mawqi' ini ada amil-amil dia, ada penyebab-penyebab dia kan, ada penyebab-penyebab dia. Dan penyebab-penyebab ini macam-macam nama dipanggil. Ada yang panggil mawqi', ada yang panggil sebagai sebab kan, ada yang panggil sebagai amil.
kan. Jadi ustaz beri contohlah mubtada. Mubtada itulah amil dia kan. Dan sebenarnya mubtada itu sendiri bukan amil kan. Amil dia adalah al-ibtida kan. Cuma kita ambil mudahlah kan, kita ambil mudah. Baik. Wa qad syara'a al-muallifu yubayyinu laka. Yubayyinu laka dzalika 'ala tafsil. Jadi pengarang kita memulakan, menerangkan. Dia tak boleh memulakan menerangkan. Macam bahasa Melayu kita. Sebab tu syara'a yubayyinu. Bahasa Arab dia syara'a yubayyinu. Maksudnya memulakan penerangan. Boleh tak? Boleh tak? Alat tafsil dengan terperinci. Satu persatu diterangkan. Maksudnya kalau kita pegang kitab Matan Ajurumiyah ini, syarah dia, kita sebenarnya boleh nahu insya-Allah. Walaupun ada orang kata Matan Ajurumiyah ni untuk al-mubtadi', orang yang mula-mula kena nahu. Betul lah tu, kita lah. Kan? Kita lah tu. Kan? Tapi kalau kita dah boleh yang ni, kita kenal nahu lah. Kan? InsyaAllah. Wa bada'a bi dzikril marfu'at. Dan mula-mula sekali bila terang tentang marfu' mansub majrur ni dia terang marfu'. Sebab apa? Li'annaha al-ashraf. Ashraf syarif, mulia. Boleh kita terima sebagai mulia kan? Mulia. Jadi maksudnya sini yang utamalah. Yang utama kan? Nanti kita terangkan sebab apa dia utama. Wa qad zakara annal isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadhi'. Jadi isim itu dia marfu' dalam 7 tempat. Mana 7? Ustaz kata 7, ustaz angkat 6 sebab ustaz biasa sebut 6 kan. 6 campur 1 jadi 7 kan. 6 campur 1 jadi 7. Baik. Jadi hari ini secara ringkas sahaja dan selepas nanti di hujung nanti ustaz akan terangkan satu kaedah insya-Allah yang banyak bantu ustaz sebelum ni. Kan? Yang banyak bantu ustaz sebelum ni. Jadi tunggu sampai ke akhir. Awalan iza kana fa'ilan. Yang pertama fa'il kan. Isim itu fa'il. Iza kana al-ismu fa'ilan. Isim itu fa'il. Jadi sekarang ni kita tak terang lagi apa fa'il tu apa dia. Cuma nak kenal dia fa'il. Fa'il marfu'. Hafal lalu. Fa'il marfu'. Kan? Wa misaluhu Ali wa Muhammad fi nahwi qaulika hadara Aliyun wa safara Muhammadun. Jadi contohnya Ali dan Muhammad. Dalam contoh hadara Aliyun. Hadara al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath. Itu dah belajar. Aliyun fa'il. Satu benda yang menarik ataupun satu benda yang kita ulang-ulang selepas fi'lun fa'il. Kan? Selepas fi'il fa'il. Fa'il itu yang marfu'. Kan? Marfu'. Aliyun marfu'. Fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Jadi hari ini kita tak cerita detail umum saja. Wasafara Muhammadun. Wasafara Muhammadun. Safara al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sekali lagi, ini sebagai pengenalan sahaja kan. Okey. Thaniyan, ayyakuna naiban 'anil fa'il. Ayyakuna al-ismu naiban 'anil fa'il. Isim itu dia dalam keadaan naib fa'il. Apa dia? Wa huwa allazi sammahu muallifu. Jadi pengarang asal kita Syekh Ibnu Ajurum menamakannya sebagai al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu. Jadi kalau kita hafal ni mungkin payah sikit. Al-maf'ul asalnya maf'ulun bih allazi yang lam yusamma tidak disebut. Tidak disebut fa'iluhu. Dalam ayat tak ada fa'il. Jadi asalnya dia maf'ulun bih. Dia ambil kerja fa'il. Jadi nama naib fa'il tu lebih mudah. Hafal naib fa'il. Kan? Jadi syarih kita Syekh Muhammad Muhyiddin dia guna nama naib fa'il. Lebih mudah kan? Nahu al-husnu wal mata' min qaulika quti'a al-husnu. Quti'a al-husnu. Quti'a al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath. Al-husnu naib fa'il. Marfu'. Jadi lepas naib fa'il tu jangan runsing, terus ya marfu'. Fa'il marfu', naib fa'il marfu'. Kan? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih. Jadi asal ayatnya, pengarang kita tak syarah, usah syarah sikit. Qata'a Zaidun al-husna. Kan? Qata'a Zaidun. Zaid tu yang mengerat, memotong kan. Al-husna. Al-husna tu asalnya maf'ulun bih. Tapi tidak disebut Zaid.
quti'a, dipotong. Apa yang dipotong? Al-husnu. Jadi al-husnu itu mengambil tempat fa'il. Sebab itu kita panggil dia sebagai naib fa'il. Wa suriqa al-mata'u. Suriqa al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath. Al-mata'u naib fa'il. Apa dia? Naib fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi asalnya ada seseorang yang mencuri. Kita sebut pencuri lah sedang. Saraqa as-sariqu al-mata'a. Al-mata'a maf'ulun bih. Kan? Kemudian kita tak sebut as-sariqu, fi'il itu di mabni lil majhul kan, jadi suriqa asalnya saraqa, suriqa dicuri, al-mata'u. Al-mata'u ini barang lah, sesuatu barangan kan. Baik. Okey. Salisan wa rabi'an al-mubtada' wal khabar. Pada ustaz yang ini yang asal dia kan. Inilah mubtada' khabar kan. Itu boleh mubtada' khabar insya-Allah Syekh. Kan? Pegang betul-betul mubtada' khabar kan. Pegang fi'il fa'il, pegang mubtada' khabar. Hidup itu makan bahagia dengan nahu. Nahu Muhammadun musafirun. Muhammadun mubtada' marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Musafirun khabar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Wa aliyun mujtahidun. Aliyun mubtada' marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Mujtahidun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Insya-Allah bitafsil minggu depan insya-Allah. Kan? Baik. Nombor 5, ismu kana atau ihda akhawatiha. Yang nombor 5 ini kita panggil sebagai isim kana kan. Isim kana ini asalnya mubtada' khabar masuk kana kan. Ataupun salah seorang daripada adik-beradik dia. Nanti kita akan sampai lah kan, panjang lebar kan. Ini perkenalan saja kan. Nahu Ibrahimu wal burdu min qawlika kana Ibrahimu mujtahidan. Wa asbaha al-bardu syadidan. Al-bardu sorry. Baik. Contoh kan, kana Ibrahimu mujtahidan. Baik, asal ayat Ibrahimu mujtahidun mubtada' khabar kan. Ibrahim seorang yang rajin. Tambah kana. Ibrahim jadi apa? Isim kana kan. Ismun kana ismu kana marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Mujtahidan jadi khabar dia. Khabar dia masuk tajuk lain, masuk bad kan. Okey, sabar dulu. Asbaha al-bardu syadidan. Al-bardu kan. Jadi asalnya al-bardu syadidun. Mubtada' khabar. Masuk asbaha al-bardu, jadi al-bardu itu jadi ismu asbaha. Jangan sebut ismu kana pula, kana tak ada situ kan. Tapi asbaha ini adik-beradik kana. Ismu asbaha marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Okey, lawan kepada ismu kana khabar inna. Khabar inna au ihda akhawatiha nahu fadil wa qadir min qaulika inna Muhammadan fadilun wa inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kita jumpa semua dalam ayat Quran kan. Itu masya-Allah ahlul Quran selalu menghafal Quran kan. Selalu ulang ayat Quran jumpa kan. Jadi dengan apa? Dengan tahu nahu ini dia akan menambahkan lagi kan. Menambahkan lagi keilmuan dan juga kekuatan sebenarnya kan, kekuatan. Jadi kita tahu qadir itu adalah khabar kepada inna kan, khabar kepada inna. Sebab tu dia kita baca ni qadirun bukan qadiran kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Inna Muhammadan fadilun. Fadilun khabar inna marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Jadi nak ceritanya marfu' ini ada 6 kan. Diulang banyak kali. Syekh kita sebut, Syekh Ibnu Ajurum sebut, Syekh Muhammad Muhyiddin sebut, Ustaz Muhammad Afandi sebut kan. Diulang-ulang. Fa'il, naib fa'il, mubtada' khabar, isim kana, khabar inna. Insya-Allah kita boleh hafal. 6 ni yang asal. Yang 7 ni tabi'. Tabi' ni dia kalau ustaz selalu beri contoh dengan contoh yang mudah. Orang atas pagar kan. Biasanya ustaz jarang menyebut tentang politik kan. Walaupun tajuk politik ni semua suka kan. Suka cerita pasal politik kan. Cuma ketika tentang tabi' ini ustaz biasanya sebut sikit tentang politik kan. Okey.
Bukan nak berpolitik. Nak bagi contoh yang mudah. Kan? Dalam politik, biasanya dah ada ahli-ahli parti. Kita ambil parti-parti Melayu lah. Kita ada PAS, kita ada UMNO, Bersatu sekarang ni kan. Amanah. Apa lagi yang penting yang kita boleh sebut parti Melayu? Berjasa. Dulu pernah ada dulu Hamim dan sebagainya kan. Tapi kita kata okeylah. Berjasa. Pejuang. Boleh. Pejuang boleh Melayu kan? Melayu. Contoh saja kan, contoh saja. Okey, sebab kita ada 4 saja. Kita marfu', mansub, majrur, majzum. Kita ambil contoh 4 cukuplah. UMNO, PAS, Bersatu, Amanah. Sebagai contoh sajalah ya. Jadi kalau ahli parti, kebiasaannya bila musim pilihan raya dia akan pangkah parti dia lah kan. Ahli PAS. Mungkin ada sebab tapi kita ambil secara mudah kan. Ahli PAS akan pangkah calon PAS. Ahli UMNO akan pangkah calon UMNO kan. Ahli Bersatu dia akan pangkah parti Bersatu. Ahli Amanah tak fikir yang dia akan pangkah parti lain selain pada Amanah, kecuali yang bila dia bergabung dengan parti lain, itu cerita lain kan. Kita ambil contoh yang mudah terlebih dahulu kan. Baik. Jadi nak kaitkan yang 6 di atas ni, dia dah ada parti dia parti marfu'. Sebab tu fa'il marfu', naib fa'il marfu' kan. Okey, apa lagi? Mubtada' marfu', khabar marfu', isim kana marfu', khabar inna marfu'. Sebab itu satu kesalahan yang cukup berat kalau itu kata mubtada' mansub. Berlaku tak berlaku? Kan? Berlaku. Bila Ustaz minta i'rab kan, berlaku kan. Satu kesalahan yang cukup besar. Seakan-akan kita kata ahli UMNO tetapi khianat. Lompat parti. Bukan, dia tak lompat lagi parti. Dia masih lagi parti UMNO tapi dia pangkah parti lain kan. Seakan-akan begitulah kan, seakan-akan begitu. Jadi nak beritahunya mereka ni adalah kumpulan yang memang kalau fa'il tu memang marfu', dia takkan fa'il mansub takkan berlaku. Fa'il majrur takkan berlaku. Kan? Sebab itu yang 6 ni asal. Kan? Sebab tu hafalah fa'il, naib fa'il, mubtada', khabar, isim kana, khabar inna. Mudah saja insya-Allah. Kan? Manakala yang 7 ni dia tak ada parti dan sebenarnya itu majoriti sebenarnya. Kan? Majoriti. Kan? Dan Ustaz percaya dalam ayat pun dia yang majoriti sebenarnya. Dia tak ada parti. Dia akan ikut je. Kalau yang sebelum dia marfu', bila orang cerita bila kita panggil dalam pilihan raya, parti mana yang tawarkan faedah yang terbaik, dia akan pangkah parti tersebut. Ini sebagai contoh sajalah kan. Jadi dia ni orang atas pagar. Istilah yang biasa digunakan dalam politik, atas pagar. Kadang-kadang dia akan pangkah UMNO, kadang-kadang dia akan pangkah PAS, kadang-kadang dia akan pangkah Bersatu, kadang-kadang dia akan pangkah tu undi, undi Amanah. Jadi dalam nahu kita panggil dia tabi'. Dia ada 4. Dia ada 4. Apa dia? Na'at, sifat. Jadi tabi' al-marfu'. Jadi sekarang ni cerita tentang marfu'. Jadi kita tabi' pada marfu' lah kan. Tabi' pada marfu'. At-tabi' arba'atu anwa'. Al-awwal an-na'. Tapi na' tu ni jarang kita guna an-na' tu. Kita biasa guna as-sifah. As-sifah wa al-mausuf. Sama an-na' tu as-sifah. As-sifah an-na'tu. Wa dzalika nahu al-fadil wa karim min qaulika zarani Muhammadun al-fadilu. Zarani Muhammadun. Muhammadun jadi apa? Fa'il lah. Kan? Sebab apa? Sebab zara tu fi'il madi. Kan? Fi'il madi. Al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath. Nun wiqayah ya tu maf'ulun bih. Nanti Arab penuh hati insya-Allah tajuk maf'ulun bih. Tengok. Muhammadun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Al-fadilu, kita panggil dia na'tu lil marfu'. Dia tu sifat kepada marfu', sifat kepada Muhammadun. Kalau sebut na'tu li Muhammadin boleh juga. Na'tu lil marfu' boleh juga kan. Marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Sebab apa al-fadilu? Sebab Muhammadun. Kalau Ustaz tukarkan ayat tu sikit, Ustaz sebut ra'aitu Muhammadan al-fadila. Nampak tak? Jadi dia na'an ini dia bukan sama-sama marfu'. Kalau sebelum dia masuklah. Kalau majrur, salamtu ala Muhammadin al-fadili. Nampak tak? Dia sentiasa berubah-ubah. Dia tak tetap. Dia tidak tetap. Okey. Wa qabalani rajulun karimun. Sama qabalani qabala tu fi'il madhi mabni ala al-fath, nun wiqayah, ya tu maf'ulun bih, dhamir fi mahal an-nasb maf'ulun bih. Rajulun fa'il. Fa'il marfu' wa alamat raf'i ad-dhammah
Karimun. Karimun. Sifat kepada rajulun. Sifat kepada marfu', marfu'. Na'at kepada marfu', marfu'. InsyaAllah panjang lebar nanti akan datang. Asani al-ataf wa huwa ala darbain. Atfu bayan wa atfu nasab. Ini panjang cerita. Ataf. Kan? Famisalu ataf al-bayan Umar min qaulika safara Abu Hafsin Umar. Safara Abu Hafsin Umar. Jadi dia adalah ataf bayan. Umar tu jadi ataf bayan. Fa'il dia Abu Hafsin. Abu tu baik. Wa misalu atfu an-nasab, ini yang biasa kita jumpa. Khalidun min qaulika tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Tasyaraka fi'il madhi mabni ala al-fath. Muhammadun fa'il. Kan? Muhammadun fa'il. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Waw, jangan pula waw. Waw wiqayah, nun wiqayah dia kan. Waw ataf. Nampak tak? Waw ataf. Paling mudah sekali waw lah. Waw dan. Kan? Dan. Khalidun ma'tuf ala marfu'. Jadi sebab apa dia marfu'? Sebab Muhammadun. Sebab tu Khalidun. Kalau Muhammadan wa Khalidan. Contohnya, ra'aitu Muhammadan wa Khalidan. Kalau Muhammadin, Khalidin. Kan? Salamtu ala Muhammadin wa Khalidin. Jadi, dia ataf ni yang paling mudah ni lah. Dia ada waw tu kan. Waw dan tu. Kan? InsyaAllah akan sampai masa dia. As-salis at-tawqi wa misaluhu nafsuhu min qawlika zarani al-amiru nafsuhu. Ini contoh yang mudah ya. Nanti kita belajar secara panjang lebar nanti. Taukid. Kan? Taukid. Zarani al-amiru. Zara al-fi'lu al-madhi mabni ala al-fath. Nun wiqayah. Ya tu adalah maf'ulun bih. Kan? Dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli an-nasbi maf'ulun bih. Al-amiru fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Kan? Nafsuhu pula, nafsu taukid. Taukid li marfu' marfu'. Sebab al-amiru kita baca nafsuhu. Kalau al-amira nafsahu. Kalau al-amiri nafsihi. Kan? Contohnya ra'aitu al-amira nafsahu. Sallamtu ala al-amiri nafsihi. Baik, ar-rabi' al-badal wa misaluhu akhuka min qaulika hadara aliyun akhuka. Okey. Jadi akhuka situ adalah badal kepada Ali. Ali marfu', akhuka juga marfu'. Okey. Ini satu faedah satu faedah. Baik. Wa idza jatama'at hadhihi at-tawabi'u kulluha aw ba'daha fi kalamin. Dalam satu ayat ada belaka. Ada belaka. Qaddamat an-na'tu. Mula-mula sekali kita jadikan dia sebagai na'at. Thumma atfal bayan. Kemudian ataf bayan. Thumma tawkid. Kemudian tawkid. Thumma al-badal. Thumma ataf an-nasab. Taqulu ja'a ar-rajulu al-karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. Nampak tak? Jadi ada belaka dalam ayat ni, ada belaka tawabi' ni. Ja'a fi'il madhi mabni ala al-fath. Ar-rajulu fa'il. Ingatlah selepas fi'il fa'il kan? Selepas fi'il fa'il. InsyaAllah minggu depan lah. Minggu depan lah kan fa'il kan insyaAllah kan. Jadi kita akan Ustaz selalu sebut selepas fi'il fa'il. Tak semestinya selepas betul-betul selepas kan. Macam zarani al-amir macam mana. Hari ni Ustaz tak macam contoh hari ni. Kan? Macam zarani al-amiru nafsuhu kan. Zara tu fi'il kan. Ni jadi selepas daripada zara tu ni ada maf'ulun bih dulu kan, barulah al-amiru fa'il. Okey, baik. InsyaAllah kita ambil ayat ni. Ja'a ar-rajulu fi'il fa'il kan. Fi'il fa'il kan. Okey, kita sang al-karimu tabi', aliyun tabi', nafsuhu tabi' juga, sadiquka tabi' juga, wa akhuhu semua tabi'. Ada berapa ni? 1 2 3 4 5 ada kan, sebab ataf ada 2 kan. Sebab itu kalau ada 5 ni, cara susun dia adalah mula-mula kita bawa mari na'at dulu, sifat dulu. Al-karimu sifat kepada ar-rajulu al-karimu kan. Kemudian ataf bayan kan, ataf bayan terlebih dahulu. Ataf bayan Ali ini dialah rajulun
Kan? Dialah rajulun. Kan? Ataf bayan. Kemudian taukid nafsuhu. Kemudian badal sadiquka. Baulah ataf nasab. Ada waw ataf. Kemudian akhuhu ataf nasab. Yang ini faedah. Kita panggil faedah. Faedah ni untuk kita panggil apa ya? Dalam bahasa Melayu perhatian. Sila beri perhatian. Macam tu kan? Tip-tip. Tip-tip. Kalau ada belaka, macam mana kita nak susun? Penyusunan dia adalah dengan na'at, ataf bayan, taukid, badal, baulah ataf, an-nasab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Habislah tajuk malam ni. Kan? Tapi jangan tinggal lagi. Bersama Ustaz sekejap lagi. Okey, baik. Al-marfu'at. Sebenarnya masa zaman belajar, itu belajar kan banyak benda. Belajar nahu, belajar sorof, belajar fiqh, belajar tauhid, belajar hadis. Tak cukup dengan tu, yang tu hafal Quran lagi kan. Belajar apa lagi? Belajar pula yang warisan, budaya dan warisan, pengajian Malaysia. Kalau itu yang berkiraat, tambah lagi kiraatnya kan. Jadi berbolok-bolok tu kan, ilmu tu masuk kan. Bukan berbolok-bolok sebenarnya, kita panggil apa istilahnya? Dia masuk tu. Dia masa Ustaz belajar dulu kita panggil istilah sabbul ilm. Kita sob. Maksudnya bukan so kan. Maksudnya kita sumbat. Sumbat. Kita sumbat ni asal daripada bahasa Arab. Sabbu kan. Kita sumbat ilmu tu banyak-banyak kan. Jadi kadang-kadang masa belajar ingat, habis je kelas tak ingat dah. Kan? Antara nahu ni, sebenarnya nahu ni kalau kita belajar secara terputul-putul macam mudah kan. Kita hafal bahagian tu. Jawab biasa tinggi dapat markah. Tapi tak nampak bila baca, orang suka baca wa idza jatama'at hadhihi tawabi'un. Nak baca tawabi'un ke tawabi'ah ke tawabi'i. Dah tak jumpa jalan dah. Kan? Jadi sebab apa? Sebab ilmu itu masuk. Sebab itu kita perlu kadang-kadang cerita yang menyebabkan kita panggil apa? Dengan cerita inilah kan kita boleh ilmu ni. Tip-tip kan, tip-tip. Salah satu tip tip yang sebenarnya sangat berguna pada ustaz bila ustaz baca satu kitab tentang marfu'at kan, marfu'at ni. Sebenarnya bahasa Arab ni sebenarnya kita tahu kan dalam bahasa Melayu kita pun sama sebenarnya kan. Bila kita bercakap, bila kita menulis, sebenarnya dia ada dua benda je sebenarnya. Dia ada subjek, ada predikat. Subjek, predikat. Predikat ke predikat? Sampai hari ni pun Ustaz masih keliru nak guna predikat ke predikat. Kan? Okey. Dalam bahasa Melayu kita. Kan? Subjek, predikat. Maksudnya, kita ada benda yang kita nak cerita tu dan kita ada cerita dia. Kan? Contohnya, kita nak cerita tentang Zaid. Zaid seorang pelajar. Zaid tu subjek. Seorang pelajar tu predikat dia. Kan? Jadi sebenarnya hak ni yang penting sebenarnya. Sebab itu pengarang kita guna perkataan al-ashraf. Jadi ashraf ni kita nak kata terjemah mulia kan. Mungkin tak tepat kan. Mungkin tak tepat kan. Sebab apa? Sebab ada mubtada khabar yang tak mulia kan. Cerita tentang neraka kan. Cerita tentang pencuri kan. Jadi pencuri tu bukannya mulia kan. Tetapi yang pengarang kita nak cerita sini utama, mesti ada dalam ayat kan. Yang enam ini adalah perkara-perkara yang mesti ada dalam ayat sekurang-kurangnya. Kita sebut baik sekurang-kurangnya. Bila jumlah itu jumlah ismiyah, mesti ada mubtada khabar. Mesti ada. Tak boleh tidak ada. Kalau tidak ada, sebenarnya dia ada tapi kita tak nampak. Yang bahasa Arab kita panggil takdir kan. Bila jumlah tu jumlah fi'liyah, mesti ada fa'il. Carilah kat mana-mana sekalipun mesti ada fa'il. Sebab itu sebagai penghormatan kepada yang mesti ada ini, orang Arab gunakan satu kaedah kan. Sebenarnya mereka bagaimana bahasa berkembang ni satu perkara yang cukup menarik kan. Mereka sebenarnya tak pun namakan dia sebagai marfu'at. Tetapi bila dikumpul-kumpul tu kita dapati itu cara mereka. Kan, itu cara mereka. Okey. Sebab itu marfu'at ini mesti ada, tak boleh tidak ada. Begitu, mesti ada, tak boleh tidak ada kan.
Sebab itulah mula belajar kita belajar al-marfu'at. Ini yang disebut oleh pengarang kita. Wa qad syara'al muallifu yubayyinu laka dhalika ala tafsil wa bada'a bi dzikril marfu'at li'annaha al-ashraf. Kenapa tidak mula dengan mansubat? Kenapa tak mula dengan majrurat? Sebab marfu'at itu asal dia yang utama, mesti ada. Kan? Contoh Zaidun talibun. Contoh mudah-mudah dah lah kan. Zaidun talibun. Zaidun talibun mubtada khabar. Mesti ada. Tak boleh tidak ada. Kan? Zaidun talibun fi kuliyatil Quran di wilayah Terengganu. Di Terengganu. Zaid seorang pelajar di College Al-Quran Terengganu. College Al-Quran Terengganu itu bukan mubtada, bukan khabar. Bukan subjek, bukan predikat. Kan? Bukan predikat. Jadi apa dia? Dia adalah syarah kan, penerangan. Jadi belajar di mana? Belajar di College Al-Quran Terengganu. Kalau tak ada tak apa. Kan? Kalau tak ada tidak ayat itu sempurna. Kan? Tidak ada masalah apa-apa. Sebab itulah yang 6 ini diberi penghormatan. Ashraf itu mungkin sebab kita belanggap sebagai penghormatan dimulakan dengan dia. Kan? Dimulakan sebab dia mesti ada. Tak boleh tidak ada. Tetapi kadang-kadang kita tak nampak. Ustaz beri contoh yang tak nampak kan. Man talibun, man at-talibu contohnya kan. Zaidun, contohnya. Ataupun Ustaz beri contoh yang paling mudah lah kita. Mas muka, apa nama awak? Kadang-kadang jawapan yang paling mudah kita sebut Afandi. Afandi tak nampak pula. Muhammad. Jadi Muhammad itu kan, Muhammad itu kita panggil apa? Adalah satu ayat sebenarnya kan, satu ayat. Bila sebut satu ayat mesti ada mubtada khabar ataupun fi'il fa'il kan. Jadi sini kita mudah mubtada khabar lah. Di mana khabar dia? Kan sini kita kata khabarnya ataupun dia itu khabar. Mubtadanya tidak ada tapi tak nampak. Jadi asal ayatnya ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Ismi itu mubtada. Kan? Ismi itu mubtada. Habis Ustaz kata tadi mubtada marfu'. Kenapa ismi tak marfu'? Ismi itu marfu' lah. Kan? Asalnya ismui gitu kan. Dia ada, dhammah dia ada kan. Dhammah dia ada. Sebab itu yang kita cerita panjang-panjang lebar dalam tajuk apa? Tanda-tanda i'rab tu kan. Dia dhammah. Dhammah ni ada dua. Dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Kan? Ismi. Dhammah dia ada tapi tak nampak. Kan? Dhammah dia kita takdir. Kan? Okey. Sebab apa? Sebab dia tu. Bayangkan kena sebut ismui. Ismui Muhammad. Kan pelik tu kan. Okey. Kan? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu tip dia. Kan? Yang 6 ini adalah kita panggil sebagai rukun ayat. Kan? Jadi rukun ayat ini sama ada mubtada, khabar, jumlah ismiyah ataupun fi'il fa'il. Kan? Ataupun fi'il naib fa'il untuk jumlah fi'liyah. Habis Ustaz, daripada mana datang apa kana dengan inna? Kana inna ini asalnya mubtada khabar. Kan? Masuk kana. Jadi isim kana jadi khabar kana. Kan? Inna pun sama. Asal mubtada khabar. Kan? Masukkan inna. Jadi isim inna jadi khabar inna. Jadi poin Ustaz adalah, ini poin ni antum jaga. Al-marfu'at ini adalah tajuk-tajuk utama. Dalam ayat mesti ada. Sama ada kelihatan tak kelihatan, zahir muqaddar, itu cerita lain. Kan? Maksudnya untuk jadikan satu ayat ini satu ayat dalam bahasa Arab, mesti ada sama ada mubtada khabar ataupun fa'il fa'il, ataupun kalau tak ada fa'il, fi'il naik fa'il ataupun ismu kana khabar kana atau ismu inna khabar inna, dan adik-beradik dia orang lah ya. Baik. Jadi insya-Allah kita ulang benda tersebut, dia akan mudahlah ya. Dan satu lagi belajar ni dia nahwu ni dia bukan macam sejarah. Kan? Sejarah ni dia fakta saja kan. Nahwu ni dia ada ala-ala ke matematik juga sebenarnya kan. Kena buat latihan kan. Kena buat latihan. Kita sehingga kena berlatih lah kan. Tadrib alal i'rab. Alal i'rab. Jadi kadang-kadang itu kesiapan teknikal tak ada masalah kan. InsyaAllah. A'rib al-amthilah al-atiyah. Ibrahimu mukhlisun.
Wa kana rabbuka qadira innallaha sami'ud du'a. Jadi kita duduk langsung mula benda sama je. Ibrahimu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Mukhlisun khabar al-mubtada, khabar saja tak apa dah. Marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Marfu' bil ibtida, marfu' bil mubtada. Perlu ke tak perlu? Ini lebih terperinci lah. Untuk peringkat tahap yang pertama ni tak perlu tak apa ya. Dan sebenarnya hatta peringkat yang lebih tinggi pun sebenarnya jarang disebut. Biasanya disebut untuk penerangan saja. Kana, mana kana? Wa kana rabbuka qadira. Kana fi'lun madin nakis. Yarfa'ul isma wa yunsiba al-khabara. Okey. Rabbu ismu kana marfu' biha wa alamatu raf'i ad-dhammah az-zahirah wa rabbu mudhaf wal kaf dhamir al-mukhatab mudhafun ilaih mabni ala al-fath fi mahalli khafd qadiran khabar kana mansub biha mansub wa alamatu nasbi al-fathah az-zahirah. Jadi insya-Allah bahagian i'rab ini kita akan buat latihan berterusan lah ya. Okey, itu sebagai mukadimah. Tak masuk lagi ni sebagai mukadimah sahaja. Satu lagi. Inna harfu taukid. Allah lafz jalalah isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Sami'un khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Rajin kita kita lancarkan lidah kita. Mubtada marfu wa alamatu raf'i ad-dhammah. Khabar marfu wa alamatu raf'i ad-dhammah. Isim kana marfu wa alamatu raf'i ad-dhammah. Khabar inna marfu' wa alamatu rafi' ad-dhammah. Fa'il marfu' wa alamatu rafi' ad-dhammah. Naib fa'il marfu' wa alamatu rafi' ad-dhammah. Lancarkan lidah kita. Lancarkan lidah kita. Wa alamatu rafi' itu bergantung. Sebab tu tajuk yang mula-mula kita belajar alamatu al-i'rab kan. Sebab kadang-kadang marfu' bid-dhammah, kadang-kadang marfu' bil alif, kadang-kadang marfu' bil waw kan. Jadi yang itu kena rujuk semula pelajaran yang terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah minggu depan fa'in. InsyaAllah. Ustaz harap yang bersama Ustaz tu teruskanlah ya. InsyaAllah sama ada secara online ataupun secara offline. Tak ada masalah kan. Sebab Ustaz akan upload dan hantar link kepada antum insya-Allah. Belajar Nahu ni kan insya-Allah belajar Nahu. Belajar Nahu, belajar saraf insya-Allah antum akan dapati banyak faedah daripada belajar Nahu, belajar saraf ni. Faedah yang paling besar sekali apa dia? Boleh bacalah. Boleh baca kan. Bayangkan kan kita boleh baca kitab-kitab Arab yang tak ada baris kan, bacaan yang betul. Boleh baca tu ramai boleh baca, tapi bacaan yang betul itu yang tak ramai boleh. Betul lah dia tidak berdosa macam salah baca Al-Quran tu kan. Cuma banyak bantu itu untuk memahami kitab-kitab Arab dengan nahwu dan saraf ini. Belajar insya-Allah, teruskan usaha insya-Allah. Semoga kita semua ini diberi kefahaman oleh Allah Taala dalam ilmu nahwu, ilmu saraf dan juga dalam ilmu-ilmu yang lain kan. Yang ilmu-ilmu yang berguna dan insya-Allah yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Taala nanti kan insya-Allah. Jadi setakat itu dulu pada malam ini ya insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kita akan mulakan dengan fa'il kan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ustaz ucapkan jazakumullah khair jazak kepada yang hadir bersama Ustaz pada malam ini. Semoga kita semua diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Kataballahu lana wa lakum an-najah fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.